juga semalam berbual dengan Datuk Razlan. Datuk Jazlan sebagai Ketua Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Dia menyatakan bahawa pihaknya yakin boleh menang, berusaha dan sedang mengenal pasti calon-calonnya. Cuma bila saya ajukan persoalan tentang Cah Keting, macam mana? Dia kata akan kita atasi lah. Yalah, bolehlah diatasi, tapi sejauh mana berkesan atau tidak. Kalau kesedaran tidak ditanam di hati pemimpin-pemimpin lama bahawa ada kalanya mereka kena berundur lah. Sudah sampainya bila mereka berundur. Isu banyak di Kelantan khususnya. Tapi sejauh mana isu itu boleh dijadikan isu? Kalau nak make isu, saya beri contoh. Saya cakap terang. Kesan daripada Tuan Haji Hadi dan beberapa pemimpin PAS yang menandatangani deklarasi Melayu bersama dengan Dr. Mahathir itu hari, saya tengok semalam rasanya tersiar satu kenyataan, bukan kenyataan resmi, tetapi ada perbualan yang menyentuh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin. Apa dia kata? Dia kata mungkin bahawa PAS ini baru sedap, dia dah tersilap langkah. Ertinya Perikatan Nasional, Parti Pribumi Bersatu tidak bersetuju dengan himpunan ataupun gerakan Melayu yang diwujudkan oleh Dr. Mahathir dan PAS. Saudara, admin dia kata dia berbalik daripada Kelantan. Separa bahaya di Terengganu, kemungkinan kerajaan perpaduan boleh menang. Kemungkinan kita hanya boleh mengandaikan, tapi faktanya. Tetapi saya nak bagi tahu bagaimana kata Tan Sri Muhyiddin. Dia kata PAS ni dia mungkin dia dah tersilap tu, dia kata. Tapi biasalah PAS. Sebab tiba-tiba kenyataannya tu. PAS ni juga buat bohong ni. Macam mana pengurusi boleh menempelak parti PAS? Itu keadaannya saya tidak ada berkemampuan nak menyiarkan dia punya kenyataan itu. Tapi itulah saudara. Saya kata Datuk Tan Sri Muhyiddin pun dah mula balon PAS. Itu yang saya lihat bahawa realitinya sebegitu, saudara. Apakah perkara ini akan berterusan? Kalau ini berterusan, artinya Perikatan Nasional akan berada di ambang perpecahan. PAS pula dalam keadaan sekarang ini memang semua orang tahu bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk mencari dana untuk membiayai pilihan raya umum yang akan datang dalam bulan Jun. Nak bergantung pada Parti Pribumi Bersatu, akaun Parti Pribumi Bersatu telah pun dibekukan. Dan saya tidak yakin kalau pun mereka mempunyai simpanan di luar, bukan dalam akaun parti itu, pemimpin-pemimpin PBM atau Perikatan Nasional, saya tidak yakin mereka berani untuk mengeluarkan. Saya tak yakin mereka berani untuk mengeluarkan wang daripada akaun-akaun tersebut, kerana bila keluar saya terbukalah punca dari mana wang datang dan sebagainya. Dan dalam keadaan begini, ini yang lepas tercari-cari. Tuan Ibrahim suruh buka kes Pemali. Astaghfirullahaladzim. Saudara Azrin Abdullah, saya nampak sudah ada berbalah pula ni. Kalau mengikut pandangan saudara Azrin, kalau Tuan Ibrahim minta buka kes Pemali, ketika mereka berbalah dengan Dr. Mahathir. Haji Maji dia kata kena pilih calon yang buat kerja dengan kudrat, bukan dengan mulut. Itu sebenar saja. Artinya saya bersetuju dengan Haji Maji ini, bahawa kita tidak mahu lagi calon-calon yang pandai bercakap, pompang, bicaranya sedap, tapi akhirnya rakyat yang menderita. Jadi saudara Zaid dia kata kita boleh harap undi atas pagar. Undi atas pagar ni pun saudara, sekarang ni perlu saya jelaskan daripada keseluruhan pengundi-pengundi sekarang ni, daripada 26 juta pengundi, jangan lupa 6 juta lah pengundi muda. Dan pengundi muda hadir tiap tahun. Sekarang ni bertambah. Sejauh mana pengundi muda mempunyai kesedaran terhadap pentingnya kestabilan politik. Perlunya kerajaan negeri-negeri ini sealiran dengan kerajaan pusat yang dipimpin, dipacu oleh kerajaan perpaduan. Sejauh mana kita mampu untuk menyedarkan pengundi-pengundi muda. Ini satu persoalan. Dan pengundi muda tentulah mereka mahu melihat calon-calonnya kalau boleh biarlah orang muda.
Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalaulah di bahagian-bahagian tertentu mereka nakkan juga meletakkan calon untuk bahagian yang dah lama. Sejauh Saudara Farouk dia kata betul ke nak fahamkan pengundi muda susah, mereka lebih pentingkan duit. Saya tidak nampak begitu, saudara. Memanglah ada orang mengatakan pengundi muda ni pentingkan duit dan sebagainya. Saya melihat bahawa apa hasrat mereka. Sebab asalkan pimpinan di peringkat kawasan-kawasan itu menyantuni anak muda. Isu sekarang kalau you biarkan anak muda, masih lagi macam ketua pemuda tak menggerakkan. Ketua pemuda bahagian-bahagian tidak menggerakkan untuk bertemu anak-anak muda. Jadi mereka ketinggalan. Bila mereka terbiar begitu, mudahlah orang datang, orang sauk ajalah mereka. Siapa saja yang datang, yang menyantuni rasa hati mereka, mereka akan percaya. Itu saya nampak anak-anak muda sekarang ni, dan dalam media sosial sekarang ni, anak-anak muda kita ni, kita kena terima mereka lebih kritikal. Dan mereka cukup berinformasi. Kita harus menghormati mereka. Dan dari segi pemikiran, aliran pemikiran mereka adalah pemikiran baru. Dengan adanya perkembangan dalam media sosial ini, saudara, bukan mudah untuk menyantuni hati dan perasaan anak muda. Anak muda kadang-kadang patah semangat pada pengundi muda Kedah dah baca ikrar sokong MP Kedah. Saya tak tahulah macam mana ini saudara Pacman. Bagi anak muda tak kisah, mereka boleh ikrar tu, tak semestinya mereka akan patuh. Asalkan mereka disantuni. Saya kalau orang tak menyantuni anak muda, ya saudara Azminuddin, jangan peduli sangat parti orang. Yang penting BN perlu berkempen lebih keras pada PRN akan datang. Itu betul saudara. Ketepikan soal parti orang lain. Tak perlu kita bercerita. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercakap selalu tentang seseorang itu, maknanya orang itu penting. Kalau kita tak cakap, dia tak penting. Kita bercerita tentang diri kita. Kita cakap apa kita nak buat. Sepatutnya di peringkat akar umbi, pemimpin akar umbi, cawangan-cawangan, bahagian-bahagian, bercerita apa UMNO nak buat. Apa kerajaan perpaduan nak lakukan. Jelaskan supaya anak-anak muda ini faham. Kita sekarang ni begini, suasana ekonomi begini, peluang pekerjaan begini. Anak muda sekarang ni ramai tak ada kerja. Saudara Rabudin Pasarat dia kata di Negeri Sembilan tak nampak pemimpin UMNO satu ni pengundi muda. Ini satu keadaan, saudara. Kalau inilah realitinya, bagaimana kita nak mengharapkan anak muda mau bersama-sama dengan kita? Jangan kita marah mereka. Jangan kita gelar mereka walaun lah, walantit lah macam. Tak payah. Kita orang tua tak perlulah kita nak marah, melampiaskan amarah kalau orang tak dengar cakap kita, orang tak sokong dengan kita. Tak payah. Sepatutnya santuni beri penerangan. Kalau penerangan disampaikan, mereka faham, bagi saya tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya kalau mereka tidak faham. Ini masalahnya bagi saya. Kalau kita matlamatlah saya tak ambil kisah anda daripada parti mana pun, tapi tentulah saya daripada UMNO. Jadi kalau orang nak kata saya macam, katalah. Itu lazimlah. Cuma saya mengharapkan kita harus mengamalkan politik yang matang. Jadi anak-anak muda perlu disantuni. Anak-anak muda sekarang tak sama dengan anak muda dulu, betul. Saudara Syahmi Ahmad, anak-anak muda dulu berfikiran matang. Tak boleh kita kata kita dulu fikiran matang, anak muda sekarang tak matang. Tidak. Tetapi kita tidak menyantuni. Kita tidak touch to their heart. Banyak isu-isu yang dilontarkan oleh anak muda dalam media sosial tidak disantuni. Sebab itu kita boleh, ini Saudara Muh, dia kata bukan marah sebab tak sokong. Marah sebab jangan kita kata bang, kadang-kadang kita ni mudah menghukum. Sesuatu yang saya rasa ni, jangan saya no, betul. Jangan, mereka selalunya mudah menghukum. Jangan begitu. Anak muda selalu saya katakan, kita sebagai orang tua, saya, orang lama, anak muda sepatutnya menghormati yang tua. Dan yang tua mesti menyayangi yang muda. Tapi kalau yang tua tak menyayangi yang muda, terus gelar mereka yang bukan-bukan, akhirnya mereka akan lari. Carilah upaya bagaimana kita nak menyantuni mereka. Pak Pukari dia tanya, adakah Datuk Sri Tajudin akan diberi peluang lagi? Saya semalam sempat berbual dengan Datuk Sri Presiden UMNO. Katanya bahawa pihak Majlis Tinggi tengah menimbangkan. Kata pula dan Datuk Sri Tajudin telah pun 3 kali
mengantar surat permohonan maaf untuk minta supaya dia diberi kesempatan untuk menganggotai kembali dalam UMNO. Itu saja saya kita tunggulah Tuan Majlis. Jadi kita harus menyantuni anak muda. Itu yang paling penting bagi saya. Jadi saudara Pro Jimmy, penerangan UMNO di bahagian kena move on. Tak boleh stagnan. Tak boleh lepas tu ini orang PAS, ini orang PBM, ini orang apa ini. Tak boleh. Saya selalu memegang prinsip, if the mountain doesn't come to Muhammad, Muhammad goes to the mountain. Itu bahasa Inggeris. Artinya kita harus menyantuni mereka. Kalau mereka tidak datang kepada kita, kita datang kepada mereka. Tapi janganlah kita lambat terpekik. Oi, marilah mesyuarat. Tak boleh. Jadi anak-anak muda, kalau mereka minat naik motor, cuba dampingi. Motor ni apa kelasnya, sembang pelan-pelan. Saudara apa ni, saudara Zack, memanglah Perak dah tak payah. Cuma sekarang ni 6 negeri. Tak boleh bukan negeri je. UMNO kena ambil alih Pantai Timur. Kelantan maju akan kurangkan urbanisasi. Esok musim raya, jalan pun kurang jam. Dan saudara, saya melihat bahawa kita, terus terang saya katakan, bahawa UMNO mempunyai agenda untuk membangunkan negeri-negeri yang ditadbir. Tetapi kadang-kadang ada dulu-dulu. Dan sebab itu kita kena membersihkan. Hari ini, saudara Jom Kelabu, tak apalah saudara, itu pandangan saudara. Anak-anak apa ni, bagi saya sekarang ini kedudukan negeri di Pantai Timur perlulah dibangunkan, dan kita perlu memiliki pemimpin yang ikhlas untuk membangunkan negeri.